Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada anak-anak murid sekalian. Hari ini kita akan belajar subjek perniagaan tingkatan 4. Untuk hari ini, cikgu akan terangkan mengenai 1.0.1 iaitu konsep asas perniagaan. Seperti mana yang kamu tahu, terdapat 6 konsep ataupun 6 komponen utama dalam perniagaan, iaitu memuaskan kehendak dan keperluan pengguna, pertukaran nilai, keuntungan perniagaan, kontrak perniagaan, barang dan perkhidmatan serta penjual dan pembeli. Tetapi untuk hari ini, cikgu hanya akan terangkan 3 konsep sahaja, iaitu yang pertama, keuntungan perniagaan, yang kedua, penjual dan pembeli, dan yang ketiga, kontrak perniagaan. Seterusnya, cikgu akan terangkan mengenai aspek 1.0.2 iaitu aktiviti perniagaan. Aktiviti perniagaan terbahagi kepada dua, iaitu aktiviti berasaskan barang dan aktiviti berasaskan perkhidmatan. Kita lihat konsep asas perniagaan. Yang pertama iaitu keuntungan perniagaan. Jadi, jika boleh dilihat di sini, maksud keuntungan ialah lebihan hasil jualan setelah ditolak semua kos yang terlibat. Contoh kos-kos yang terlibat ialah kos pengeluaran dan kos operasi. Jadi, ini adalah formula keuntungan iaitu jumlah jualan tolak jumlah kos. Jadi, tahap keuntungan yang diperoleh sesebuah perniagaan boleh dijadikan petunjuk jika perniagaan itu berjaya dan mampu bersaing di pasaran. Seterusnya ialah keuntungan juga melambangkan imej dan kecemerlangan sesebuah perniagaan. Apabila sesebuah perniagaan telah berjaya memaksimumkan keuntungan, perniagaan tersebut bertanggungjawab untuk menyumbang semula sebahagian daripada keuntungan kepada masyarakat setempat. Ataupun kamu pernah dengarlah sebagai tanggungjawab sosial. Jadi dengan mendapat keuntungan, perniagaan dapat menjalankan tanggungjawab sosial iaitu menyumbangkan semula keuntungan kepada masyarakat setempat ataupun dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan. Konsep asas yang kedua ialah penjual dan pembeli. Penjual ialah individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan, manakala pembeli pula ialah pihak yang memerlukan atau menghendaki barang atau perkhidmatan tersebut. Jadi, penjual ialah individu yang menawarkan barang atau perkhidmatan. Pembeli ialah pihak yang memerlukan barang tersebut ataupun perkhidmatan tersebut. Penjual dan pembeli akan melakukan urus niaga di pasaran. Jadi di sini kita dapat lihat sekiranya ingin melakukan urus niaga, mesti kena ada kedua-dua pihak ini iaitu penjual dan pembeli. Urus niaga berlaku apabila penjual dan pembeli setuju dengan masa, harga, kuantiti serta tempat barang atau perkhidmatan tersebut dibekalkan. Jadi, sekiranya penjual ataupun pembeli kedua-duanya bersetuju untuk harga, masa ataupun kuantiti, jadi barulah urus niaga tersebut dapat dilaksanakan. Dan kita lihat konsep asas perniagaan yang ketiga iaitu kontrak perniagaan. Kontrak ialah perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Kontrak tidak bolehlah seorang individu sahaja, dia mesti dua ataupun lebih. Jadi pihak-pihak tersebut akan terikat secara sah kepada perjanjian yang telah dipersetujui. Kontrak dikuatkuasakan melalui Akta Kontrak 1950.
Jadi di dalam perniagaan, contoh kontrak perniagaan yang ada ialah kontrak jual beli barang dan kontrak sewa beli. Kontrak perniagaan berperanan untuk melindungi pengguna dalam urusan perniagaan. Seterusnya kita lihat aktiviti perniagaan. Aktiviti perniagaan terbahagi kepada dua, iaitu aktiviti berasaskan barang dan juga aktiviti berasaskan perkhidmatan. Kita lihat aktiviti berasaskan barang, iaitu melibatkan penggunaan faktor-faktor pengeluaran untuk menghasilkan barang fizikal. Jadi seperti yang kita tahu, barang fizikal ini merupakan objek yang dapat dilihat serta dapat disentuh. Contohnya ialah kilang perabot menghasilkan perabot seperti meja, kerusi dan kabinet untuk dijual kepada individu, organisasi dan kedai perabot. Barang fizikal yang lain ialah makanan dan pakaian. Jadi sekiranya barang tersebut berbentuk fizikal, dapat dilihat dan dapat disentuh, kamu akan tahu itu adalah aktiviti berasaskan barang. Dan yang terakhir kita lihat aktiviti perniagaan berasaskan perkhidmatan. Aktiviti berasaskan perkhidmatan melibatkan penawaran barang tidak nyata yang dapat memberikan keselesaan kepada pengguna. Jika tadi aktiviti berasaskan barang, dia adalah bersifat nyata. Okey, dapat disentuh, dapat dilihat, berbentuk fizikal. Tetapi aktiviti berasaskan perkhidmatan tidak nyata, tidak berbentuk fizikal, tidak dapat disentuh. Jadi contohnya ialah pendidikan merupakan aktiviti perkhidmatan yang menawarkan pembangunan modal insan dari aspek mental dan fizikal. Jadi dalam pendidikan kamu lihat guru mengajar dan kamu mendapat ilmu, tetapi kita tidak dapat lihat apakah barang tersebut. Jadi itu adalah aktiviti berasaskan perkhidmatan. Selain daripada pendidikan, perkhidmatan yang lain ialah pengangkutan, insurans dan pelancongan. Begitu juga dengan kesihatan. Contohnya seorang doktor merawat pesakitnya. Jadi kita hanya dapat lihat perkhidmatan sahaja di situ, tiada melibatkan barang. Jadi perkhidmatan ini boleh melibatkan sektor awam dan sektor swasta. Itu sahaja video cikgu pada kali ini. Diharapkan kita dapat berjumpa dalam video yang lain. Sekian, terima kasih.